kita beralih pula kepada laws of logarithm. So kita tengok apa yang ada dalam laws of logarithm. Laws of logarithm ni ada 3 types, which is yang pertama adalah product law. Product law ni adalah kita ada satu log, log x times dengan y base a. So kita boleh tukar dia, kita boleh expandkan dia, kembangkan dia akan jadi log x a plus log y a. So maknanya asalnya x darab dengan y tu bila kita pecahkan dia menjadi kepada dua log yang berbeza, dia akan jadi tambah dekat tengah. Untuk B pula, division law. Maknanya x divide by y. So bila kita nak separatekan dia, dia akan jadi log x base a minus log y base a. So yang division tadi, bahagi x dan y tadi, dia akan jadi tolak bila kita separate kepada log yang berbeza. And the third one adalah power law. Power law ni adalah bila kita punya nilai tu x to the power of n tu kita boleh pindahkan dia ke depan. So dia akan jadi log x to the power of n base a sama dengan n log x base a. N tu boleh jadi kat depan. Nanti kita tengok contoh macam mana cara kita nak guna laws of logarithm. Cikgu explain kepada awak contoh 25, tapi soalan yang C, sebab C ni akan merangkumi ketiga-tiga laws yang kita dah tengok sebelum ni. Log 100 base 5. First step, bila dia bagi soalan yang satu je log macam ni, awak kena ingat kita mesti pecahkan dia kepada 2 ataupun 3 log ikut kesesuaian soalan. Kat sini ada 100. So 100 ni sebenarnya kalau based on information yang kat atas, dia ada tentang log 15 base 5 dan juga log 4 base 5. So bila kita nak pecahkan 100 ni, mesti pecahkan kepada nombor yang berkaitan, iaitu sama ada nombor 5, nombor 15 ataupun nombor 4. So sekarang kita tahu sebenarnya 100 ni adalah faktor dia adalah 4 dan juga 25. So kalau darabkan 25 dengan 4 ni, dia akan jadi 100. So mana 25 ni apa kaitan dengan 5? 25 ni adalah 5 kuasa 2. So kita dah ada dah nombor-nombor tu. So sekarang ni dia akan jadi log 25 darab dengan 4 base 5. So 25 darab dengan 4 ni adalah product law yang kita dah tengok sebelum ni. So sekarang bila product law ni, dia boleh pisahkan menjadi dua log, tetapi di tengah dia adalah operation tambah. So dia akan jadi log 25 base 5 tambah log 4 base 5. So ada separatekan dia menggunakan product law. Dan 25 tadi adalah 5 kuasa 2. So kita dah boleh guna law yang ketiga, power tu tadi. So dia akan jadi 2 pindah ke depan. So dia akan jadi 2 log 5 base 5. So dia akan jadi tambah dengan log 4 base 5. So semua nilai dah ada. Log 5 base 5 kita dah belajar awal-awal hari tu. Yang mana log 5 base 5 jawapan dia adalah 1. Ingat tak lagi log A base A sama dengan 1. So samalah ni log 5 base 5. Bila base dengan dia punya nilai kat situ tepi tu yang besar tu sama, dia menjadi jawapan dia 1. So dia akan jadi 2 tambah dengan log 4 base 5 kat mana? Kat atas. Dia dah bagi dah information yang kat atas tu. So awak boleh substitute dan awak akan dapat jawapan akhir 2.861. Seterusnya kita tengok example 26 yang berada pada muka surat 115 dalam textbook awak. So dia nak minta kita cari value, tetapi dia tak bagi kita guna calculator. So macam mana cara dia? So tengok soalan A, log 750 base 5 minus log 6 base 5. Sekarang ni dia datang daripada separate. Kita boleh guna law yang kedua tadi. Tolak dia akan jadi bahagi kan. So dia akan jadi log 750 divide dengan 6 bila kita gabungkan. So dia akan jadi 1 to 5. Log 1 to 5 base 5. Dan 1 to 5 tu pula apa? 1 to 5 tu pula adalah 5 to the power of 3. So bila 5 to the power of 3, kita boleh guna law yang ketiga pula, yang power tu. So 3 tu kita bawa ke depan. So dia akan jadi 3 logs 5 base 5. Dan kita tahu kalau base dengan kita punya nilai yang hampir tu sama, iaitu 5 dan 5, dia akan jadi jawapan dia adalah 1. So jawapan akhir adalah 3.
Okey, untuk contoh B pula, ada 3 expression kat situ. Log 8 base 3, log 6, 2 log 6 base 3, minus log 96 over 9 base 3. Okey, first step yang kita kena buat bila kita nak gabungkan log ni guna dia punya law, first step mesti tengok base. Okey, base yang sama. Okey, tak ada masalah. So, sekarang bila base sama, yang tambah akan jadi darab dan yang tolak akan jadi bahagi. That's why dia akan jadi log base kita adalah 3, 8 times dengan 6 to the power of 2. Power tu kena bawa naik dulu supaya kita ada log sahaja, tiada darab di depan tu. So kena bawa naik dulu. So jadi 6 to the power of 2. Okey, minus dengan minus akan jadi bahagi. So dia akan jadi 8 darab 36 bahagi dengan 96 per 9. Boleh guna kalkulator. Tak boleh guna kalkulator. Simplify kan dia. So akan dapatlah log 37 over 3 base 3. So 37 adalah 3 to the power of 3. So power pindah ke depan. So dia akan jadi 3 log 3 base 3. Log 3 base 3 sama. So dia akan jadi sama dengan 1. So dia akan jadi 3 times 1. So jawapannya adalah 3. Refer kepada example 27 pada page 115. Okey, sekarang ni kita nak express dalam single form, single logarithm. Okey, asalnya dia ada 2 expression yang ada log ni. Okey, kita nak express dalam single logarithm, kita dah tahu dah 3 law tadi, kita boleh gabungkan lah. Okey, tambah dia akan jadi darab. Okey, so dia akan jadi sebelum kita nak gabungkan, kena make sure yang power tu mesti naik atas dulu, baru kita boleh gabung. Kita tak boleh gabung selagi power tu tidak berada di atas dia punya log tu tadi. So sekarang ni 3, soalan A tu 3 tu kena jadikan power dulu, index dulu. So akan jadi y to the power of 3. Lepas dah kita jadikan macam tu, barulah kita boleh guna product law yang pertama tadi. So dia akan jadi x times dengan y to the power of 3 log base A. So akan dapatlah. Okay, untuk B tu pun sama. 2 tu kena jadikan dia index dulu. Half tu pun kena jadikan index dulu. Tolak tu tak ada masalah lah. Sebab tolak kita boleh combine menjadi bahagi. So akan dapatlah jawapan dia log x to the power of 2 over square root y base A. Square root y tu datang daripada mana? Datang daripada y kuasa setengah. Okey, sekarang ni yang C tu pun sama. Dia ada 3 expression. Okey, expression yang pertama 2 kena bawa naik atas power dia. Expression kedua dah okey, tak ada masalah dah boleh gabung. Expression ketiga dia tak ada log. So bermakna kita kena wujudkan log. Tapi awak tahu 1 sama dengan log A base A. So disebabkan dia guna base 3, so dia akan jadi log 3 base 3. So awak bolehlah gabungkan. So dia akan jadi x to the power of 2 times dengan y divide dengan 3. Sebab dia tambah dan tolak base 3. So akan dapatlah dalam bentuk single logarithm. Okay, seterusnya kita tengok example 28. Okay, example 28 ni dia ada bagi information kat kita. P apa dia, Q apa dia, R apa dia. Okay, nilai yang terlibat di situ adalah log 2 base B, log 3 base B dan log 5 base B. So kena ingat yang terlibat adalah 2, 3 dan 5. Kita tengok contoh soalan A. Soalan A dia nak kita express in term of PQ or R. So mana-mana term lah. Tak semestinya semua term tu akan terlibat dalam jawapan kita. Okey, log 6 base B. 6 tu kita boleh pecahkan jadi 2 dan 3. Kita kena cari sampai kita jumpa nombor 2, nombor 3 ataupun nombor 5. Dalam kita punya pecahan tu. Bila dah dapat, so kita guna product law, kita boleh separatekan dia. So dia akan jadi log 2 base B tambah log 3 base B. Log 2 base B adalah P, manakala log 3 base B adalah Q. So akan dapat jawapan akhir adalah P tambah Q. Untuk soalan B dengan soalan C, boleh tengok solution yang telah diberikan. Macam soalan C tu recurring decimal lah. So kena cari dulu, convertkan 0.2222 tu dalam bentuk recurring decimal. Akan dapat 2 over 9. Then 2 over 9 kita boleh guna law yang kedua, iaitu dia akan jadi tolak. So akan dapatlah P tolak 2Q. Manakala soalan D pula, dia bagi 5 times dengan set 3 over 2. So 5 dengan set 3 tu adalah darab, over 2 tu adalah bahagi. So bila kita pisahkan dia, dia akan jadi log 5B plus
log set 3 base B minus log 2 base B. So akan dapatlah nanti set 3 tu adalah 3 to the power of half. So half bawa ke depan dan akan dapatlah log 5 base B tu dia adalah R tambah dengan 1 over 2 log 3 set B tu adalah Q minus dengan P. So akan dapatlah in term of P, Q and R.